Proses apa? Proses ini, makna kematian, proses apa lagi? Kita semua ni sedang melalui proses. Kita ni sedang melalui proses. Jadi, kena faham pada program yang nak dilaksanakan ini adalah program yang hari ini, kita berada di sini, hubungkan ini untuk ni bimbing daripada mutawif nanti ni. Sebenarnya, itu sebab masa contohnya macam Haji Mustafa nanti, tolong menyampaikan sedikit sebanyak. Bagi kalau dari segi ketegasan lah. Jangan kita fahamlah, kalau kita faham sekali kepada hukum hakam dan sebagainya. Kalau kita tidak memahami arti kepimpinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala berikan kita sebagai pemimpin. Kalau kita tak boleh faham tentang ilmu kepimpinan, kita tak boleh guide tentang kepimpinan, kita tak boleh guide diri kita tak boleh memahami mazmumah, kita tak boleh pemimpin, bukan hanya kata pemimpin, dia bapa. Itu mutawif dia kena hadirkan sifat demikian. Kerana dia bertanggungjawab dengan amanah, dia bertanggungjawab dengan siddiq, dia bertanggungjawab dengan fatanah, dia bertanggungjawab dengan tabligh. Keempat-empat ni. Itu sebab makna dia inspirasi daripada segi mutawif atau mutawifah, dia kena ada inspirasi pada empat sifat ni pada Rasulullah SAW. Itu. Ini kunci dia. Kalau tak faham daripada segi, terus kita boleh saja kita cerita tentang seminar nanti. Alhamdulillah, bersyukur kita berada dalam seminar untuk pelaksanaan ibadah haji umrah. Tuan-tuan, dari segi pelaksanaan ibadah haji ni, tuan-tuan kena faham dulu arti keikhlasan. Itu sampingan daripada kita nak merujuk kepada program proses daripada hukum. Tuan-tuan tahu tak tempat tawaf di mana? Ini tempat di sini. Tawaf ni baca apa? Setelah ini baca apa? Dan bagaimana keadaan jemaah ni ramai ni, macam mana kita nak pergi? Bukan hanya di situ. Itu sebab bermakna proses daripada pelaksanaan ibadah haji atau menjadi pemimpin atau mutawifah ni nak guide jemaah ataupun nak mengendali jemaah ni, dia kena faham daripada sumber kebertanggungjawapan dia daripada empat sifat daripada Rasulullah SAW itu. Yang dia kena bersedia. Bila dia bersedia, dia akan menerima apa-apa yang berada di hadapan dia. Sama ada halangan, kebaikan, keburukan, dia akan terima. Bagaimana dia mengendali? Sebab dia proses. Sebab kalau dia dah faham melalui proses ini, dia akan ada kemantapan dari segi dia mengendalikan. Ini alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makna dia di mana kita ada setengah mutawif, dia pimpin jemaah. Aku lama jadi pemimpin, aku lama jadi jemaah ni, ada senang jadi proses macam ni. Nampak takabur tu dia. Seorang pemimpin dia tak boleh takabur. Dia kena tawaduk, masya-Allah. Dia kena merendah diri. Kalau nak tahu, datang proses kita. Itu sebab daripada Al-Maliki ini, daripada apa yang nak sebenarnya proses ni sebenarnya banyak kali dah orang minta untuk haji umrah. Di situ. Jadi saya tolak, saya tak nak. Sebab bila tengok balik silibus-silibus dia, betul alhamdulillah, tapi ini seumpama macam dah langkau. Tapi kalau terus dia tak difahami, apa yang kita laksanakan ini kita nak mengendalikan sebenarnya. Dan kita bermain dengan amanah. Itu sebab mana dia tamankan permulaan terlebih dahulu supaya kita faham daripada guideline kita sebagai seorang pemimpin mutawifah ni, dia pemimpin. Dia khalifah. Macam mana dia nak guide jemaah ni pergi di mana? Macam mana jemaah maki dia, macam mana dia nak mengendalikan proses demikian itu, dan bagaimana dia nak laksanakan sebagai bil hikmah, kebijaksanaan, fatanah, masya-Allah, dari segi penyampaian dia. Sebab orang ni daripada peringkat umum banyak manusia ni pada peringkat umum ni banyak. Jadi kita nak mengendali, nak turun daripada peringkat umum tu, kita faham. Jadi proses sebagai seorang, ada kali ni kita kena rasa proses kita bapa, ada kali proses ni kita rasa proses kita abang, ada kali ni kita kena proses kita kena sebagai seorang adik. Jadi kita kena faham kesenian Allah itu. Kalau khalifah tu dapat memahami kesenian Allah, cantik, masya-Allah. Dia tahu lengguk Allah Ta'ala nak bagi kepada dia kehidupannya. Itu dia. Kenapa dia faham? Kerana dia menjadi inspirasi daripada kehidupan untuk bawa makhluk itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan ni sampai. Jelas benda ni jadi sayang, sebab sayang. Selalu kadang-kadang bila tengok rusuh mutawif ni, silibus dia pertama Quran, baca Quran bagi jelas. Alhamdulillah, ayat apa kita nak baca? Firman Allah daripada ayat mana ke mana? Yang berkaitan dengan contohnya wukuf daripada ayat mana? Hadis mana? Rukun, wajib haji, bagi hari tasyrik, bagaimana proses? Alhamdulillah, itu cantik. Tapi kalau kita kalau bahasa mudah kita faham, kalau kita tak kenal diri, tak sedar diri, macam mana kita nak faham?
sebenarnya dari segi, sebab saya nampak dari segi perjalanan kehidupan ataupun syllabus dari segi pendidikan berkaitan dengan kursus bagi mutawif dan mutawifah ini, dia terlepas daripada proses makna kepimpinan tu, khalifah tu, kebertanggungjawapan dia daripada tabligh, kebertanggungjawapan dia daripada fatwana, siddiq, amanah. Sebab dia kena bertanggungjawab, kena empat-empat tu, dia kena bertanggungjawab. Apa tanggungjawab? Kita faham tanggungjawab. Itu sebab kita kena faham dulu. Melalui dengan kalimah perkataan, kita faham tanggungjawabnya apa dia. Supaya pelaksanaan ibadah tu kita nak kenali, nak bawa. Allah Ta'ala angkat kita, Allah Ta'ala angkat semua jemaah tu, alhamdulillah, masya-Allah, ibadah mereka mabrur, masya-Allah. Tapi ujian pada mereka tu, alhamdulillah, anggap buat ujian pada kita, alhamdulillah. Walau kita rasa macam, ya Allah, dilana awal jadi ni, tak apa, alhamdulillah, doa balik, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ikhlas balik hati ni, ya Allah, jadikanlah dia ada halangan hamba-Mu yang dapat diberikan hidayah dan taufik. Sebab kita berhadapan akhir-akhir zaman. Sekarang kita di ambang pengakhiran zaman. Sebab berlakunya akan ramai manusia, pelaksanaan ibadah haji itu dah jadi satu bentuk macam seolah perlancongan, seolah-olah macam berkaitan dengan kemegahan. Aku dah pergi buat ibadah umrah, aku dah pergi buat ibadah haji. Dia jadi satu bentuk kemegahan. Dia jadi bentuk satu bentuk macam seolah-olah macam pergi pulang. Dan di situ tandanya orang awak lebih suci ke? Itu. Sebab gambaran Dajjal ini, dia nak mempersembahkan kepada manusia, menampakkan dia itu baik. Jadi kita kena berwaspada, kita kena kenal. Ada macam saya kata, tahu tak kenapa saya suka tempatnya? Sebab di bandar-bandar banyak fitnah. Antara tempat-tempat yang tak boleh didatangi, dah cari tempat-tempat macam ni. Di sini dah kita tempat merujuk pada keadaan kita bermuhasabah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan daripada manusia jadi dia akan bernampakkan kebaikan. Akhir kali kita ternampakkan kebaikan tersebut, kita terkesima dengan kebaikan tu, sehingga mana kebaikan tu lebih nampak daripada kebaikan Allah Taala berikan kepada kita. Macam saya kata kat Haji Hamam. Saya kata kalau saya nak popular, saya boleh popular. Kalau setakat saya nak masuk TV, saya boleh masuk TV. Bukan problem, tak ada. Ada boleh. Tapi saya tolak mentah-mentah sampai saya kata tadi. Saya cerita kat Haji Amal dengan ni. Saya pernah kena marah dengan ibu, saya pernah kena maki dengan Abang Hijai. Kenapa saya tolak tawaran, kenapa tak masuk TV? Sebab saya kata saya bukan jiwa, bukan diri saya untuk saya mempopularkan diri. Bukan itu gedung dia. Sebab saya tengok sendiri. Bukan saya nak menyalahi mana-mana. Sebab dia seolah bentuk yang kepura-puraan, yang mempergunakan dalam bidang itu untuk membicarakan tentang percakapan. Demikian kata jumpa dapat ranking. Dapat rate dia. Rating dia tinggi. Betul, jaya. Akhir sekali dia sekali macam mana? Merokok. Gelap betul habis. Aku selebriti. Jangan macam tu. Agama itu bukan tertakluk kepada selebriti ke, ataupun dia dikenali kerana kehadiran dia keluar daripada TV dah. Kita takut kita berpura-pura depan masyarakat, dibalik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sebenarnya? Itu yang kita takut. Kita takut daripada segi itu. Itu boleh jadi tergolong daripada tentera Dajjal buat. Saya minta simpang lah. Demikian. Itu risau. Sebab takut agama-agama kita ni dinampakkan orang umum. Kita ni berhadapan dengan umum, masyarakat umum. Terlalu banyak dengan masyarakat umum ni keluh kesah, gelisah, luahan, alhamdulillah. Semua kita ambil alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangani dengan keadaan kesabaran, dengan kebijaksanaan. Ada kalanya kita intonasi kita tegas, tapi ketegasan bukan amarah. Kena beza dengan keadaan ketegasan dengan amarah. Amarah tu merujuk kepada nafsu, ketegasan tu merujuk kepada ilmu dia. Dia kena haibah dia, kewibawaannya. Masa ketegasan itu perlu pada tempatnya. Untuk kita merujuk kembali ketegasan untuk satu point yang merujuk kepada ini penting. Kalau buat yang salah, ini kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirimu. Sebab jangan tersimpan siur. Sebab kita takut dah dapat nikmat tapi tersimpan siur.